untuk waktu ini sebenarnya kita ingin mendapat dapatan lebih lanjutlah berkaitan apa yang telah dinyatakan oleh Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Penasihat Khas Kesihatan Awam dan merupakan Presiden Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Bersih Malaysia, kerana beliau ada menyatakan bahawasanya kita perlu bersedia hidup bersama COVID-19 ataupun COVID-19 ini untuk tempoh lebih mungkin daripada 2 tahun. Okey, jadi kita nak beri tumpuan kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat daripada sudut perubatan. Kita bersama-sama beliau di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, terima kasih banyak Tan Sri sudi bersama kami seketika. Kenyataan Tan Sri tersebut diambil oleh akhbar-akhbar di Malaysia dan perkara tersebut agak menarik juga untuk kita kongsikan. Kita perlu bersiap sedia hidup bersama COVID-19. Mungkin Tan Sri orang yang lama juga dalam bidang ini, apa yang rakyat Malaysia boleh bayangkan dengan perkataan ini Tan Sri? Ya, mula-mula saya nak menyatakan bahawa Ketua Pengarah Datuk Dr. Hisham pun pernah bersebut yang sama ya. Iaitu banyak daripada research menunjukkan bahawa COVID ini sebagai satu penyakit mungkin akan continue lah, ia akan 1 hingga 2 tahun. Kita tak boleh hapuskan segera. Bermakna kita kena sentiasa berhati-hati dan new normal yang kita sebutkan akan menjadi realiti. Maknanya kita kena lihatkan bagaimana bisnes akan berlaku. Mungkin kita kena cepat bergerak terhadap digital economy dan ini memerlukan banyak perubahan dari segi kenaikan taraf infrastruktur digital dan sebagainya ya, dan juga literasi, banyak orang kena faham macam mana nak buat. Yang keduanya dari aspek sosial tu, mungkin dari segi pergaulan tidak boleh macam dulu ya. Kita suka bersalaman, berpelukan, ini semua kena ubah. Dan kita harus menjaga jarak, harus jaga kebersihan yang lebih rapi, terutamanya memakai mask atau topeng di tempat awam dan juga sentiasa bercuci tangan dan sebagainya. Jadi ini menjadi realiti yang baru yang kita semua harus mendekati dan mungkin susah pada awalnya, tapi kita tiada ada pilihan yang lain. Betul. Ya, dan kebiasaan yang baru ni sebenarnya merupakan satu perkara yang baik, mana orang ramai lebih kepada ke arah yang positif, lebih menjaga kebersihan selepas ini. Namun begitu, seperti mana dinyatakan, apa yang berlaku sekarang ni, maknanya PKP yang masuk sekarang ni tahap yang keempat adalah untuk meredakan gelombang itu saja. Dia bukan untuk menghentikan ya. Dan kita perlu hidup ni dalam tempoh 2 tahun. Jadi bagaimana untuk kita terus membiasakan diri, apatah lagi esok kita akan bermula bagi sektor-sektor yang banyak juga untuk keluar bekerja seperti biasa. Apa mungkin pandangan awal ataupun bayangan yang boleh Tan Sri berikan pada kami? Ya, saya rasa ini beberapa tahap yang kita kena lihatkan dari segi individu sendiri ya. Dalam masa kita di dalam PKP ini banyak kita tengok keluarga dan individu yang belajar masak, yang duduk di rumah, boleh kerja daripada rumah. Dan juga kita lihat kualiti hidup kita bersama keluarga itu meningkat ya. Dan jadi itu mungkin kita kena lihat baliklah sama ada kehidupan kita sebelum PKP itu yang baik ataupun mungkin kita kena ubah juga. Betul. Yang keduanya dari segi masyarakat, ini termasuklah masyarakat am, pergaulan kita dan kerja kita selalu kadang-kadang mungkin membazir ya, banyak shopping dan sebagainya mungkin kita tak perlu. Jadi adakah ini satu masa untuk kita lihat dengan dalam tekanan ekonomi yang akan berlaku, kita harus melihat balik apa yang prioriti ya untuk kita belanja dan sebagainya. Yang ketiga mungkin dari segi majikan. Majikan telah pun mempunyai satu peluang untuk pekerja mereka kerja dari rumah. Dan adakah ini mengendalikan kerja mereka? Kalau tidak, kenapa kita tak bagi peluang kepada majikan untuk memberi segolongan pekerja mereka bekerja dari rumah atau bergiliran? Ini mungkin akan menambah lagi kualiti hubungan antara ibu dan anak atau bapa dan anak-anak. Jadi ini banyak kita kena fikirkan semula.
Dan juga mungkin dari segi bisnes juga, adakah bisnes yang dulu maju akan mungkin tak dikehendaki oleh orang ramai. Jadi mungkin kena ubah strategi dan taktik apa yang perlu kita lihat pada masa depan. Dan jadi kita lihat juga dari perkembangan atau perubahan udara, kualiti air, kita tengok tak ada banyak pollution sekarang, tak stres dari segi udara dan sebagainya. Jadi mungkin ini ada juga kebaikannya kita lihat. Dan saya sendiri fikirkan tadi pagi, mungkin lepas COVID pun mungkin kita perlu lockdown on and off kot untuk kita jaga protect environment dan sebagainya. Jadi ini satu, sebenarnya kita semua tak tahu masa depan ni bagaimana agaknya rupanya, sebab perubahan berlaku setiap hari. Dari segi penyelidikan dan sains juga banyak benda yang berlaku setiap hari yang berubah, yang kita asumsi kita tentang sesuatu ataupun tindakan ataupun rawatan berubah. Kita lihat yang ni kita cuba yang ni, tengok tak boleh pula. Jadi kita harus mengadakan benda yang terbuka. Yang satu, kita harus juga humble, kita kena betul-betul merendahkan diri dan accept that banyak benda yang mungkin kita tak akan tahu dengan sepenuh-penuhnya. Jadi ini memerlukan semua golongan masyarakat bekerjasama. Baik, Tan Sri, dari sudut PKP bersyarat yang akan berlaku esok, saya pasti pengumuman Perdana Menteri itu dilihat sebagai pengumuman yang agak berani dan Kementerian Kesihatan pastinya memainkan peranan penting. Tan Sri sendiri sebagai penasihat kesihatan kepada Perdana Menteri pasti memberi jaminan kepada Perdana Menteri untuk melakukan pengumuman perutusan sebegitu. Adakah 70% kes sembuh dan juga 1.6% kita punya kadar kematian itu kita boleh sifatkan kita berada pada kategori terkawal, Tan Sri, sehingga ada jaminan kepada kerajaan untuk industri-industri ini mula dibuka esok? Ya. Sebenarnya nasihat yang paling penting ada daripada Kementerian Kesihatan, sebab mereka mengendalikan pesakit. Mereka ada data Jadi yang mana yang Ketua Pengarah Datuk Hisham katakan selalu kita dah melandaikan kurva maknanya kita tak dapat satu peak. Tapi COVID ni kita tak pasti. Dalam semua pandemik memang akan ada first wave, second wave, third wave. Cuma kita harap dengan kerjasama masyarakat second wave itu akan rendah. Tapi yang pentingnya bila kita dapat melandaikan, kita dapat preserve health system kita. Maknanya kita lihat misalnya 30% saja penggunaan katil-katil, ICU dan sebagainya. Maknanya itu satu figure yang bagus. Dan dari segi kes sembuh, kita ada kes sembuh yang sangat tinggi di kalangan dunia. Pihak WHO telah mengirim surat kepada pihak KKM untuk mengucapkan syabas dan banyak permintaan untuk Malaysia berkongsi pengalaman dengan negara-negara lain. Jadi syabas kepada pihak KKM Jadi yang ketiganya kita lihat bahawa kita kena tahu dalam kes-kes COVID lebih daripada 80% mungkin yang penyakitnya agak ringan. COVID ni ada 5 stage. Jadi majority case di Malaysia tahap 1, 2, 3. Yang 4, 5 yang paling serius yang kena masuk ICU dan sebagainya. Jadi walaupun kita kena amat berhati-hati, kita kena juga accept dan terima realitinya sebenarnya majority case tu adalah yang ringan. Tapi kita tak boleh abaikan ini, kita tak boleh alpa. Kita harus buat targeted testing yang disebutkan oleh Ketua Pengarah. Sebab kita tahu majority dari case tu daripada kohort mana. Jadi kohort tu lah yang kita kena target Okey, baik. Terima kasih banyak, Tan Sri. Atas masa diberikan bersama kami pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkongsian sangat baik sebenarnya. Ya, betul. Okey, selepas ini sebenarnya kita war-warkan juga kita akan terus berbicara tentang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, tapi dengan tetamu